Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan belajar masih lagi JMR dengan JFR. Okey, kita pergi kepada soalannya lebih kepada penyelesaian mengenai JMR dan JFR. Okey, kita tengok pada cuba ini. Contoh 1. Okey, jisim atom relatif bagi karbon ialah 12 manakala magnesium adalah 24. Ini dia dah beri. Berapa banyakkah bilangan atom karbon supaya menyamai jisim dua atom magnesium? Okey, ini soalan ini kamu kena betul-betul faham dia punya bahasa. Berapa banyakkah bilangan atom karbon? Berapa bilangan atom karbon untuk menyamai dua atom magnesium? Okey, kita tengok dulu. Ini cara penyelesaian. 12 ini datang daripada karbon. Bilangan karbon N ini yang kita tidak tahu, sama dengan 2 kali 24. Ini adalah 2 atom magnesium punya berat. Jadi bukan berat, ya jisim. Minta maaf. Okey, jadi kita kira, kita gunakan formula matematik, dapatlah 4 di sini. Okey, kita tengok kepada contoh yang kedua. Jisim formula relatif untuk XNO3 ialah 85. X ini kita tidak tahu apa bahan, jadi biar saja kekal dengan X. Hitung jisim atom relatif untuk X. Jadi jisim atom relatif sudah diberi 14 dengan 16. Cuma X ini kita tidak tahu. Jadi kita kiralah macam biasa, X tambah dengan 14. X ini untuk X lah. N 14 ni untuk N, 16 ni untuk oksigen. Disebabkan oksigen ada 3, maka letaklah 3 di sini. Oksigen ada 3 lah kan. Jadi kita kira-kira kita akan dapat 85. Kemudian X tambah 62 sama dengan 65. Ini macam matematik biasa, jadi kamu akan dapat 23. Okey, jisim atom relatif bagi X ialah 23. Walaupun kita tahu ini adalah sodium, jadi jangan kita letak ini adalah sodium. Tidak perlulah. Tidak perlu. Okey, contoh ketiga. Diberi jisim formula relatif untuk MgY2 ialah 95. Hitung jisim atom relatif untuk Y. Ini kita tak tahu Y. Kita tidak tahu. Magnesium kita sudah tahu, dia 24. Ada di situ. Y dia ada 2, jadi kita tidak tahu. Jadi kita kiralah 24 tambah 2Y sama dengan 95. Kita kira macam matematik biasa, dan jawapan akhir ialah 35.5. Okey, seterusnya kita cuba soalan dulu. Okey, berapakah bilangan atom karbon yang mempunyai jisim yang sama dengan 3 atom kuprum? Okey, jisim untuk, saya tukar warna lah. Warna apa perang-perang sikit lah. Sebab kuprum ni warna perang sikit. Okey, kuprum, kalau 3 kuprum 3 kali dengan 64, dia punya jisim kamu akan dapat 192. Ini adalah jisim untuk 3 kuprum. Jadi berapakah bilangan karbon diperlukan? Okey, bilangan karbon diperlukan 12 kali dengan berapa? Kita pun tak tahu berapa bilangan karbon diperlukan. 12 ini adalah JAR untuk karbon. Okey, kemudian kita kalilah 12 kali N, kita tidak tahu, sama dengan 3 kali kuprum. 3 kali jisim kuprum
Jadi kamu akan dapat 192 12N. Kira macam matematik biasa. Jadi N ini kamu akan dapat 16. Maka bilangan karbon bahasa Inggeris pula diperlukan ialah 16. Sebenarnya sampai di sini pun tiada masalah. Sebenarnya tiada masalah pun. Yang penting ada 16 di situ. Okey, kita tengok kepada soalan nombor 2. Okey. Jisim satu atom sulfur adalah 8 kali lebih besar daripada jisim satu atom helium. Apakah jisim relatif sulfur? Kalau kamu tidak tahu yang mana yang tinggi nilai antara sulfur dengan helium, mana yang tinggi nilai? Kalau ikut dari segi logik, mestilah sulfur kan. Jadi sulfur kena tinggilah. Jadi satu atom sulfur dia memerlukan berapa helium? Helium kecil untuk menyamai satu sulfur. Jadi ini senang saja. Jadi JAR sulfur sama dengan 8 kali ini N ini 8 ya. 8 kali dengan jisim atom relatif helium. Jadi kamu akan dapat 32. Okey. Nombor 3. Unsur Z membentuk garam klorida yang berformula ZCl2 dan berjisim relatif 95. Unsur Z ini kita tidak tahu apa dia punya jisim atom relatif. Inilah soalan dia. Apakah jisim atom relatif bagi unsur Z? Jadi berat JAR untuk Z ialah Z lah. Z huruf kecil. Jadi kita tidak tahu. Z tambah dengan klorin kita sudah tahu dia ada 2. Kita sudah tahu dia punya JAR ada di situ. Jadi total 95. Jadi 2 kali 35.5 kamu akan dapat 71. Z tambah 71 kamu akan dapat 95. Kira macam matematik biasa. 95 tolak 71 sama dengan 24. Jadi kita boleh buat kesimpulan JAR untuk Z ialah 24. Okey. Lepas ini kita akan pergi kepada latihan dalam buku teks. Okey, ini adalah latihan dalam buku teks muka surat 49 dalam buku kimia. Okey, soalan yang saya mau tanya ialah 2 dengan 3. Ini yang kita mau jawab. Jadi, rujuk jadual data unsur pada halaman 276 bagi mendapatkan maklumat tentang jisim atom relatif. Jadi, kita buka buku teks. Kita pergi muka surat 276. Ini saya rujuk pada di sini. Rujuk di sini. Jadi, segala maklumat jisim atom relatif kamu boleh dapat di sini. Jadi, kita berbalik kepada soalan dalam buku teks. Berapakah bilangan atom lithium yang diperlukan bagi menyamai jisim bagi satu atom krypton? Okey,
antara atom lithium dengan krypton sudah tentu jisim krypton lagi besar. Sebenarnya lagi besar daripada atom lithium. Maka berapa biji lithium? Bukan biji ya. Berapa bilangan atom diperlukan? Kalau senang, berapa biji lithium lah untuk menghasilkan satu biji krypton. Jadi lithium, kalau kita rujuk pada buku teks muka surat 276, lithium kita dapat 7 kali N kali 7, krypton 84. Ada dalam buku teks itu, rujuk di situ. Jadi 7N 84 N 84 bahagi dengan 7, kamu akan dapat 12. Jadi 12 atom lithium diperlukan. Okey, ini soalan A. Soalan B. Berapakah bilangan atom helium yang diperlukan bagi menyamai jisim satu atom argentum? Argentum ini sebenarnya perak sebenarnya. Jadi helium ni dia gas dia ringan. Jadi berapa bilangan helium? Sama dengan untuk menyamai satu biji perak lah. Argentum lah, perak silver. Jadi JAR untuk helium ialah 4. Kalau argentum 108. Jadi 4N argentum 108. Kalau N saja 108 bahagi 4, kamu akan dapat 27. Okey, jawapannya 27 atom helium diperlukan. Okey, soalan seterusnya ini kacang saja. Ini basic. Kita balik pada basic. Entah-entah takut ada yang lupa. Okey, 3A metana, karbon 12, H1 lah. Jadi metana CH, C ada 1 tambah 4 H lah. Jadi 12 tambah 4, 16. Okey, B. Ini kacang saja. Magnesium. Tengok dalam buku teks di belakang, magnesium 24. Nitrogen 14. Oksigen 16. Jadi kita kira lah. Kita kira magnesium 24 tambah 2, 14 tambah 3, 16. Ini bracket kotak. Sepatutnya lah. Ni 2 ni datang pada mana? Sinilah. 3 pula dari sini. Dia sebab dia dalam bracket. Jadi saya padam ya. Okey, 24 2 di sini 62. Jadi 24 tambah 1, 2, 4, 8, 148. Dapat sudah dia punya JFR untuk magnesium. Ini JMR sebab dia adalah logam dengan bukan logam dengan bukan logam. Ini JFR. Ini logam dengan bukan logam. Kita tengok C. Asid sulfurik. Asid sulfurik ni ada dalam bateri kereta lah. Asid sulfurik. Jadi
Hidrogen kita tahu satu, S ada S, JA dia 32, O16 lah. Jadi H ada 2. Ini JA untuk hidrogen tambah dengan sulfur 32 tambah oksigen. Oksigen punya JA kena kali dengan 4 sebab ada 4 oksigen. Jadi kita kiralah 2 tambah 32 tambah dengan 64. Jadi kamu akan dapat tambah 32 tambah 64. Dapatlah 98. Okey, acid formid. Acid formid ini cuka getah. Cuka getah lah. Ini nama glamour. Kalau nama yang standard, bukan standard, dia panggil IUPAC name. Nama yang standard lah, senang cerita. Okey, dia panggil sebagai metanoic acid. Samalah acid formid yang boleh buat cuka getah. Jadi H1C12O16. O16. Jadi hidrogen ada 2, 1, 2 tambah dengan 12 tambah dengan dia ada 2 oksigen. Kita kiralah 2 tambah 12 tambah 32 6 46. Okey, diharap kamu dapat memahami JF-art dengan JM-art dalam bab ini. Okey, selepas ini kamu akan diajar mengenai konsep mol. Setakat itu sahaja pada hari ini. Terima kasih kerana menyertai kelas yang cikgu ajar. Sekian, terima kasih.